Tapi apa yang mereka buat ni saudara? Bila tengok rakyat mula menyokong cadangan Datuk Seri Najib, nak memastikan imej Datuk Seri Najib rosak tuan-tuan, tiba-tiba mereka arahkan Al Jazeera untuk mengeluarkan video, kononnya satu video dokumentari pelarian yang sedang dikejar, iaitu tidak lain tidak bukan Lau Tek Jo ataupun Jolo. Dan paling bodoh sekali dalam sejarah tuan-tuan, saya mendengar Jolo mengatakan bahawa Jolo mengatakan bahawa dia hanya meminjam duit 1MDB. Aduh, yang ini saya tak boleh tahan tuan-tuan. Bagaimana mungkin Jolo hanya meminjam duit 1MDB? Saudara, nampak tak betapa terdesaknya kerajaan Muhyiddin Yassin? Bila kita tengok wawancara Al Jazeera ni saudara, kita tengok bahawa wawancara ini dijayakan dengan kerjasama daripada Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan yang lama, Pakatan Harapan, Lim Guan Eng. Setiausaha Politik dia iaitu Tony Puah. Tony Puah yang hari ini tuan-tuan ada lebih kurang 33 ke 43 laporan SPRM terhadap beliau dan juga terhadap Lim Guan Eng, iaitu projek-projek yang kena mendapat kelulusan daripada MOF, Kementerian Kewangan. Semua akhirnya akan melalui Tony Puah. Dan maklumat-maklumat yang kita dengar, Khabar Angin mengatakan setiap projek mereka kolek tuan-tuan lebih kurang 10%. Dan ini semua sudah diketahui oleh komrad-komrad DAP. Dan hari ini berlaku penolakan yang besar di dalam DAP terhadap dinasti Lim. Penolakan terhadap Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, termasuklah Tony Puaka ni tuan-tuan. Tak lama lagi tuan-tuan, orang macam Gobind Singh, orang macam Anthony Loke, orang macam Nga Komeng, mereka ini semua mahu mengeluarkan Lim Guan Eng dan sekutu-sekutu korapnya daripada persada politik DAP itu sendiri. Saudara, mereka hari ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Muhyiddin masih lagi mempunyai hubungan yang baik dengan Tony Puah. Itu sebab dia gunakan Al Jazeera. Dia gunakan Tony Puah punya interview dengan Al Jazeera, tuan-tuan, untuk menunjukkan seolah-olah Datuk Seri Najib terlibat dalam skandal 1MDB. Sedangkan the main culprit, orang yang telah bekerjasama dengan Nick Faisal, orang yang telah bekerjasama dengan Joanna, pegawai M-Bank, dan ramai lagi, lebih kurang 5-6 orang anggota kaki tangan 1MDB yang telah melarikan diri tuan-tuan, iaitu kroni-kroni Lau Tek Jo. Mereka telah melarikan diri bersama-sama dengan puak-puak tadi tu. Dan yang paling pelik ni saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana Al Jazeera boleh berhubung dengan Jolo, sedangkan IGP tak boleh jumpa beruang yang hari ini sudah jalan macam seladang. Bagaimana tuan-tuan? Tak ke pelik? Saudara, our intelligence is one of the best in the world tuan-tuan. Special branch kita adalah merupakan antara perisik yang terbaik di dunia. Tetapi bila dia dipimpin oleh Hamid Badu ni tuan-tuan, hancur lebuh. Hancur lebuh. Sampaikan Azmin Ali yang telanjang bulat betul-betul atas katil, depan TV pun dengan kamera CCTV hotel, dengan gambar video yang dirakam oleh Haziq sendiri,
dengan bantuan syarikat telco yang mengenal pasti bahawa handphone Haziq dan juga handphone Azmin berada di dalam satu bilik. Tuan-tuan, tiba-tiba saudara Hamid Badu kata dia tidak boleh mengesahkan bahawa orang itu ialah Azmin Ali. Tuan-tuan, hari ini saudara, kalau Azmin Ali tak boleh disahkan, bila mana Mahathir mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa usaha untuk membawa balik Jolo kembali ke negara ini adalah satu kerugian kepada negara. Hari ini tuan-tuan, bila Jolo kata dia sudah berhubung dengan pihak Mahathir, sudah berunding, kita pun tahu, dah lama kita orang tahu tuan-tuan, yang banyak berhubung dengan Jolo ni ialah Tun Daim sendiri, orang kanan kepada Tun Dr. Mahathir. Dan kita pun tahu saudara bahawa ayah Jolo memang kaya raya, tapi yang mengayakan dia, yang memberikan dia projek pelabuhan di Sarawak, yang mengayakan dia dengan pelbagai projek-projek, tidak lain tidak bukan saudara, ialah Tun Dr. Mahathir sendiri. Jadi saudara, bagi saya hari ini tak mustahil bahawa Jolo itu sendiri dihantar oleh Mahathir tuan-tuan untuk mencari jalan, untuk mencari loopholes bagaimana imej bersih Datuk Seri Najib boleh ditentedkan ataupun boleh dicalarkan melalui isu 1MDB ni. Alhamdulillah tuan-tuan, makin lama mereka ni membuat pendedahan, makin lama makin banyak perkara yang terdedah. Kita pun tahu saudara bagaimana Tun Dr. Mahathir telah mengadakan perjumpaan dengan Claire Rucastle Brown. Siapa Claire Rucastle Brown? Claire Rucastle Brown tuan-tuan adalah seorang wanita yang menjadi pemunya kepada laman Sarawak Report. Tapi dia bukan orang Sarawak tuan-tuan. Dia bukan orang Sarawak. Dia hanya mendedahkan peringkat awal aktiviti pembalakan di negeri Sarawak. Dia juga ditaja tuan-tuan oleh Yahudi. Dan saya nak beritahu dengan saudara, Tun Dr. Mahathir juga mengadakan pertemuan dengan Andre Xavier Justo. Andre Xavier Justo ni saudara adalah seorang warga Austria yang telah mencuri hard disk ketika beliau menjadi pekerja ataupun kaki tangan Petro Saudi. Jadi email di antara 1MDB dengan Petro Saudi telah pun diberikan kepada Claire Rucastle Brown, dan mengikut Andre Xavier Justo ketika dia berada di dalam tahanan pihak Thailand di Bangkok, beliau mengatakan bahawa dokumen yang telah diberikan kepada Claire Rucastle Brown, dokumen ini telah ditempered ataupun telah diubah suai oleh pihak pegawai Claire Rucastle Brown di London. Dan inilah dokumen yang telah digunakan oleh Khairuddin Hassan, Macai Mahathir dan juga Matthias Chang, seorang lagi peguam Mahathir yang hari ini sudah tidak bersama dengan Mahathir. Ini digunakan untuk pergi ke seluruh dunia, pergi ke Switzerland, pergi ke Hong Kong, pergi ke US untuk membuat laporan polis bagi merosakkan imej Datuk Seri Najib ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya tuan-tuan, dokumen-dokumen palsu ini yang telah diubah suai oleh pegawai Claire Rucastle Brown telah pun digunakan oleh pihak DOJ untuk mengenakan saman sivil ke atas Lau Teck Joe, Riza Aziz, Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi. Yang akhirnya bila mana perniagaan Reza tuan-tuan, beliau tidak boleh meneruskan perniagaannya kerana beberapa sanction yang telah pun dikenakan ke atas The Red Granite, iaitu syarikat beliau. Maka akhirnya beliau memilih untuk membayar settlement dengan pihak DOJ kerana
kalau dia bayar kepada pihak Aba BVI pinjaman yang telah dia buat dengan Aba IP, maka kosnya lebih mahal daripada kalau dia pergi settle dengan DOJ. Itu sebab nama Rizal telah digugurkan kerana dia telah membuat settlement dengan pihak DOJ. Saudara, tetapi sehingga ke hari ini kita tak tahu apa jadi dengan kes DOJ. Mereka mengatakan bahawa mereka mahu menyaman 3 manusia ini. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku apabila kes nak berjalan pada Mac 2018, pihak DOJ sendiri memohon supaya ianya ditangguhkan 6 bulan. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa pilihan raya di Malaysia akan berlaku dalam tempoh 1-2 bulan lagi, iaitu pada bulan Mei kita buat pilihan raya. Maknanya kalau tangguh 6 bulan, maknanya saudara, tidak ada siapa yang akan mengetahui sama ada skandal 1MDB ini betul ataupun tidak. Penyelewengan, kecurian yang dilaporkan oleh Mahathir betul ataupun tidak, tak ada siapa yang tahu tuan-tuan.